Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dalam video yang kedua sebelum ni kita dah bincang tentang sales. Okay. Dua video sebelum pada ni kita dah bincang 4 perkara asas dalam bisnes, iaitu product development, marketing, sales dan juga service. Okay, so kita consider benda ni dah settle, baru kita fokus on sales. So part sales ni apa yang kita nak kena buat? Kita nak cari sales flow ataupun sales script. Ni yang kita nak cari. Okey. Kita dah jumpa dua ni. Kita kena pastikan script ni ataupun flow ni flow yang proven. Dan juga boleh duplicate. Settle dua ni, kita akan fokus kepada marketing ataupun kalau untuk duplicate, kita set up training system. Okay. Untuk boom sales, kita fokus marketing. Lepas tu, dan untuk tambah team, kena develop training system. Ini dalam modul yang lain insyaAllah kita bincang. Alright, so hari ni, dalam video ni, video yang ketiga ni, kita nak fokus untuk bina sales flow. Daripada sini kita insyaAllah senang untuk kita buat script. Okay, alright. So, kita tengok apa yang kita perlu ada, macam mana kita nak buat sales flow. Okay, so, benda yang pertama yang kita kena settle adalah, alright, benda pertama, kena settle product knowledge. Yang ni kena settle. Dan majority, kalau saya tanya pasal product knowledge, okay, ataupun anda boleh, kalau saya tanya individu, okay, kalau dalam kelas saya tanya, biasanya saya akan tanya, okay, apa yang awak faham tentang product knowledge? Majority akan cerita pasal apa? Dia akan cerita pasal bahan-bahan. Produk kita ada 5 bahan, produk kita ada 10 bahan, produk kita ada 20 bahan, produk kita ada 3 bahan. Bahan-bahan dia boleh cerita. Alright. Dia cerita apa? Fungsi. Dia cerita apa? Dia pun cerita cara guna. Dia cerita apa lagi? Fakta-fakta produk. Okey, fakta produk. Apa maksud fakta produk? Siapa yang formula daripada siapa, bila start buat, dah berapa unit dah terbuat, ada KKM tak ada KKM, tak ada sirim. Okey, apa lagi yang biasa? Bahan, fungsi, cara guna, fakta. Ni lah biasanya yang orang duk sebut pasal product knowledge, yang dia faham pasal product knowledge. Okey, kalau perhati, kalau perasan, kalau kita tengok definisi product knowledge dia orang ni hanya tertumpu kepada apa? Produk. Kata ni produk kita. Dia cuma tertumpu kepada produk. Produk semata-mata. Perasan tak? Bahan, fungsi, guna, fakta.
Okay. Orang yang cuma fokus on cerita pasal produk, yang ni kita sebut sebagai product pusher. Kaedah dia menjual, dia tak tahu pun ni kaedah dia. Okay. So, dia ni kita kenali sebagai product pusher. Product pusher. Okay. So, kita tak nak macam tu. Sebab tu, saya nak buka pasal product knowledge ni lagi luas. Okay. So, faham yang ni, awak nak menjual sangat senang. Dan kita tak nak jadi product pusher, kita nak jadi problem solver. Kita nak selesai masalah orang. Sebab tu bila orang nampak kita boleh selesai masalah dia, harga tak ada isu. Alright? Harga tak ada isu. Okay. Jadi, product knowledge ni, kalau saya bahagi kepada 3. Product knowledge ni, saya bahagi kepada 3. Okay. Yang pertama apa? Yang pertama, niche. Apa maksud niche? Bidang yang kita nak masuk ataupun problem yang kita nak selesaikan. Okey, contoh. Produk kita tadi. Mungkin suplemen ni boleh selesaikan banyak masalah. Okey. Mungkin kita boleh selesaikan masalah darah tinggi, kencing manis, ataupun apa lagi? Darah tinggi, kencing manis, masalah kanser contoh, jantung. Okay, sekarang ni kita nak fokus on apa? Contoh kalau kita nak fokus on kencing manis. So sekarang ni kita dalam niche kencing manis. Okey, jadi bila sebut product knowledge, bermaksud kita kena faham niche kencing manis daripada A sampai Z. Kita kena betul-betul faham kencing manis ni daripada A sampai Z. Itu maksud product knowledge. Dan daripada sini, nanti awak akan jumpa. Kenapa kita nak faham betul-betul penyakit ni? Sebab daripada sini, kita akan jumpa nanti yang saya sebut sebelum pada ni, killer point. Nah, poin-poin yang menyebabkan orang tertarik. Poin-poin ni yang betul-betul yang dia nak. Yang dia nak selesaikan masalah dia orang. Okay. Sebab tu, bila kita settle yang ni, okay, dia akan makin berminat, nak tahu kita punya produk. Jelas kat sini? Okay, nanti saya akan hurai niche ni detail. Dan macam mana saya punya product knowledge. Alright. Okay. Cuma yang kena faham sekarang ni, pertama, dalam product knowledge, kita kena faham niche. Bukan produk semata-mata. Okay. Kalau kita nak fokus on produk kita ni untuk kurus, kena faham macam mana orang daripada kurus, produk kurus ni nak untuk orang gemuk kan. Okay. So macam mana orang kurus boleh jadi gemuk. Ni gemuk. Dia ni nak kurus. So kita kena faham proses ni macam mana daripada gemuk nak kurus. Tak faham proses ni, kita tak akan nampak killer point. Jelas? Alright. Sebab tu kena betul-betul faham niche. Nanti kita ambil beberapa contoh. Kencing manis, kurus. Okay. Kalau kulit banyak. Kecantikan banyak ni. Kita nak main kosmetik ataupun kita nak main kosmetik, skincare. Alright. So biar betul-betul jelas. Okay, dalam skincare pula banyak. Ada jerawat, jeragat apa semua. Okay. Ada kulit kendur, kusam. Nak betul-betul faham yang tu. Okay, jelas. Poin saya, yang pertama, kita kena faham niche. Yang kedua, barulah kita faham detail kita punya produk. Yang ni saya tak risau. Awak memang dah faham dah awak punya produk. Dah tahu dah bahan-bahan, dah tahu dah
fungsi, dah tahu dah dia punya benefit, dah tahu dah cara guna, dah tahu dah fakta-fakta. Yang ini saya tak risau sangat. Alright. Cuma yang ketiga ni antara yang penting juga. Saya namakan dia sebagai mekanisme. Apa maksud mekanisme? Macam mana produk ni boleh selesaikan masalah ni? Macam mana produk ni boleh selesaikan masalah ni? Apa masalah ni? Masalah ni bermaksud niche yang kita sedang fokus. Okay, so 3 benda ni. Okay, awak settle 3 benda ni, insya-Allah awak akan jumpa killer point. Killer point ni lah nanti kita akan guna untuk bangunkan kita punya skrip. Jelas? Alright. Yang biasanya orang sangkut sebab dia tak buat product knowledge. Okey, saya nak tambah sikit pasal product knowledge. Okey. Biasanya saya dengan tim saya buat satu benda, nama dia saya sebut sebagai ni awak bagi nama lain pun tak apa. Okey, tapi saya suka guna nama ni. Okey, sesi belasah product knowledge. Saya dengan tim saya biasa buat satu sesi nama dia belasah product knowledge. Okey. Macam mana sesi belasah? Alright. Biasanya, sesi pertama, biasanya saya akan cerita pasal product knowledge. Saya ataupun trainer akan cerita pasal product knowledge. Dan ini biasa orang buat. Betul. Okey, trainer yang cerita. Dulu pun kita macam tu juga. Tapi apa isu? Isu dia, adakah tim kita betul-betul faham? Yang ramai tak faham. Buat-buat faham. Yang paling lagi bahaya, salah faham. Betul. Sebab tu, sesi trainer mengajar ni, dia tak boleh. Dia one way. One way ni, kita tak tahu dia betul faham ke, ataupun dia memang tak faham ke, dia buat-buat faham. Nampak macam faham. Tapi sebenarnya dia tak faham pun. Right? Ataupun yang paling bahaya, dia silap faham. Okay, sebab tu, dan ni antara cara yang paling berkesan, yang antara yang teknik yang paling berkesan ni, saya biasa buat adalah belasah product knowledge. Lepas trainer bagi training, petang tu biasa kita akan buat sesi iaitu belasah product knowledge. Di mana sesi kedua ni, kita akan panggil tim untuk share kat depan. Okay, tim ni yang akan share kat depan apa yang dia faham. Alright, so apa kelebihan bila dia share kat depan? Pertama, daripada sinilah kita tahu dia faham ataupun tak. Kat sinilah kita akan tahu yang kemungkinan dia salah faham. Ni, benda-benda macam ni. Ataupun dia buat-buat faham. Tu kita boleh dapat tahu, kita boleh detect bila dia yang present balik. Alright. Yang kedua, ni penting. Kadang-kadang dia faham tapi dia tak boleh nak explain. Dia tak boleh nak deliver. Dia tak boleh nak deliver balik. Okay? Alright. So, bila kita buat macam ni, okay, dalam tim sendiri pun akan faham. Oh, sini yang dia tak faham. Dan orang lain pun akan nampak. Okay. So, itu kelebihan kita buat sesi belasah product knowledge. Dan biasanya dalam sesi ni lah saya akan jumpa yang kita sebut tadi, killer point. So, ini sangat-sangat penting. Kita settle bab product knowledge. Dan ramai orang ada masalah tentang product knowledge. Alright. So, settlekan yang tu dulu. Dan ramai orang jumpa saya, dia kata tak boleh nak jual. Saya ada satu case, dia jual produk kurus. Dia kata dia dah buat produk tapi tak jalan. Saya tanya pasal macam mana proses gemuk, macam proses kurus.
apa kesan dia, apa penyebab dia, apa semua. Yang ni dia tak boleh jawab. Jadi sesudah dia balik study, datang balik, present balik kat saya, barulah kita jumpa killer point dan kita buat skrip, dan skrip tu boleh dibaksa memang gila-gila. Alright. Jelas kat sini? Alright. So, contoh pasal product knowledge ni. Okay? Contoh. Kalau kosmetik, kecantikan. So, kita kena faham daripada awal lagi. Kecantikan. Industri kecantikan ni, apa yang terlibat? Ni pun ramai orang confuse. Okay? So, apa yang terlibat dengan kecantikan? So, kita ada kosmetik. Kita ada skincare. Kita ada kurus, gemuk, kurus. Kurus. Ataupun satu lagi kita ada ni kecantikan dalaman. Dia lebih kepada kesihatan wanita lah, contoh. So, kosmetik ni apa yang terlibat? Apa produk-produk yang ada? Skincare ni apa? Jerawat, jeragat, apa lagi? Jerawat, jeragat, kendur, kusam, kulit berminyak. Apa lagi? Toner tidak sekata. Tak. Okay. Pori-pori terbuka apa semua. Right. So, proses setiap benda ni. Okay. Ni walaupun kita kata skincare, banyak niche ni kita boleh sentuh. Setiap satu ni adalah satu niche. So, kena go detail. Kusam tu macam mana boleh berlaku. Kulit kering tu lagu mana boleh berlaku. Berminyak macam mana boleh berlaku. Jerawat macam mana boleh berlaku. Daripada sini nanti kita akan jumpa killer point. Okay. Dan saya kalau dengan tim, saya akan tanya ni. Kalau contoh, kecantikan, muka. Okay. Kecantikan biasa kita fokus on kulit cantik apa semua. Betul? Muka cantik. So, kulit tu sendiri kita kena faham. Kulit tu sendiri macam mana kulit. Dah faham berapa lapisan. Ni apa? Sini apa? Sini apa? Ada kilang-kilang apa semua kat sini. Pendek kata, kalau kita betul-betul kuasai product knowledge ni, insya-Allah kita akan jumpa banyak-banyak point yang kita boleh ni, dan juga waktu kita nak closing pun senang. Customer tanya macam ni kita boleh jawab, customer tanya macam tu pun kita boleh jawab. Alright? Okay, so tolong settlekan product knowledge ni dulu, barulah awak akan jumpa killer point. So, bila kita jumpa killer point, right, benda pertama tadi, product knowledge. Pertujuan untuk kita cari dia punya killer point. Ada killer point. Okay, dan killer point ni mungkin boleh jadi kita punya USP lah. Right. Okay. Dah ada dua benda ni. Okay. Daripada produk ni nantilah kita akan jumpa juga killer question. Killer point, killer question. Soalan yang kita perlu tanya yang menyebabkan orang sentap dan orang nak tahu lebih detail. Okey. Nanti awak akan faham bila saya tunjuk proses nanti. Alright. Okey, saya tanya yang ni dulu. Okey, dan yang ketiga, ni yang paling penting ni. Alright, ni yang paling penting. Okey. Kita nak kena ada idea. Apa main idea dia ni? Apa yang kita nak sampaikan? Alright. So, mungkin awak tak faham apa maksud saya idea ni macam mana. Okay, saya akan tunjuk beberapa contoh. Okay. Contoh yang pertama. Okay. Kejap. Saya nak buka. Alright. Sorry, tak apalah. Saya just tunjuk. Ni, saya ingat saya nak buka Google Keep. Saya kena sambung kat internet kejap.
Okey. Saya nak contoh. Alright. Okey, keep. Okay, ni saya tunjuk macam mana saya develop script ni. Kalau tengok kat sini ni, kalau saya type script, tengok script, penuh dengan script. Okay. Okay, script, chatbot, script. Okay, ni script. Alright. Kalau perhati, nampak tak? Script ni. Script ni. Okay, saya nak tunjuk yang saya cari script. 3 script baru jumpa. Dan ni script. Pertama, nanti saya just nak bagi idea dulu. Okay, gambaran dulu, nanti saya cerita detail. Alright. Okay, ini untuk produk putih. Okay, ini script pertama. Dan ini script kedua. Script kedua. Right. So, point saya nak cerita pasal kita kena ada idea. Alright. So, macam ni. Saya buat untuk produk putih waktu tu. Okay. Idea saya macam ni. Ini idea saya. Idea saya, bila prospek tinggal nombor, saya akan minta gambar. Okay, saya minta gambar. Okay, gambar muka dia. Ayat macam-macam lah kita boleh sebut. Okay, sis. Salam sis. Boleh saya dapatkan gambar sis untuk tengok sejauh mana kita boleh bantu sis. Okay, so kita boleh guna macam tu. Ayat. Okay. Okay. Kemudian bila dia dah bagi gambar, kita akan puji dulu. Nampak kita punya idea. Puji. Okay, puji. Okay, ni produk untuk produk putih. Kita nak puji apa? Kita mungkin puji bentuk muka dia. Dia mungkin kulit dia gelap sikit, tapi bentuk dia, muka dia cantik. Ada orang macam tu. Okay. Mungkin kita boleh puji dia punya berseri, muka dia berseri. Dia gelap, tapi muka dia berseri. Saya suka tengok Ustaz Farid Rawi. Muka dia berseri walaupun dia gelap. Betul? Okay. Tapi kita boleh puji kulit dia licin. Dia gelap tapi kulit dia licin. Alright. So, step keempat. Saya nak tunjuk idea dulu. Idea dulu. Okay. Dia tinggal nombor. Kita minta gambar. Lepas dia bagi gambar, kita puji. Lepas kita puji, ni. Ayat killer kita. Okay. Pujilah. Okay, saya suka tengok muka sis apa semua. Bentuk muka sis macam ni. Contoh. Okay, lepas kita puji, ayat killer kita apa? Okay, tapi kalau boleh putih sikit je lagi. Tapi kalau tak boleh putih sikit je. Sikit je lagi. So, kita sebut ayat ni, dia boleh bayang lah macam mana kalau dia putih sikit lagi. Faham tak? Kita nak masuk dalam dia punya kepala ni. Alright? So, itu punya target. Dan kita test, insyaAllah, hari ni memang power. Overall, nampak tak? Ni kita punya idea. Keseluruhan idea ni. Idea kita ni. Okay, ni kita punya idea. Okay, soal dia. Jadi tak jadi? Ni soal dia. Jadi tak jadi? Alright. So, jadi tak jadi bukan kita yang akan tentukan. Sebab tu kalau kita test dengan tim, tak ada isu. Okay, tapi bila kita test dengan prospek, tak jadi. Daripada 10 prospek, tu saya kata kita kena test tadi. Daripada 10 prospek, hanya 1 je yang bagi gambar.
Sangkut kat mana? Sangkut kat gambar. Ni wanita-wanita, siapa orang perempuan yang dengar video ni. Saya minta gambar. Ataupun orang lain minta gambar, tak kenal. Nak bagi. Nak bagi. Okay, kadang kelas saya suruh angkat tangan. Siapa nak bagi? Tak akan ada orang angkat tangan. Ya, siapa nak bagi gambar kita? Yang tu kita overlook. Okay, menyebabkan, okey tak okey skrip ni? Tak okey, tak jalan. 10 prospek, satu je. Itu pun dia bagi gambar close up. So kita nak puji macam mana? Nampak tak? Jadi idea kita walaupun nampak bagus, tapi jadi tak? Tak jadi. Tak jadi. Kita pun cuba skrip yang kedua. Itu yang saya tunjuk tadi, skrip yang kedua. Skrip kedua, apa kita punya idea? Tinggal yang nombor. Apa kita buat? Dia tinggal nombor. Apa kita buat? Alright, kita educate. Kita educate. Okay. Mana? Nampak ni skrip kedua. Kita educate. Macam mana kita educate? Okay, sis. Okay. Ramai orang nak putih tapi guna cara yang salah. Betul. Ramai orang nak putih tapi guna cara yang salah. Jadi kita share video cara yang betul. Alright. Dengan andaian bila orang tengok video ni dia macam terpukau. Dia terpaku. Sebab tu kita bagi video, kita bagi gap dia 5 minit. So dia tengok video. Lepas dia tengok video, okay, dah tengok video. Alright. So kita ada proses dia. Okay, nampak? Point saya, kita ada kita educate, okay, kita bagi video. Okay. Kita educate, kita bagi video. So, gap lah. Gap 5 minit. Lepas 5 minit baru kita setting balik dia. Alright. Itu point saya. Okay, kita ada idea tak? Ada idea. Tapi jalan tak? Macam saya sebut tadi, yang menentukan bukan kita. Yang menentukan prospek. Okay, so apa result dia? Daripada 10, lebih kurang dalam 5 ataupun 6 yang respon. Bagus tak? Lebih bagus daripada yang first tadi. So kita tak puas hati lagi, kita buat skrip yang ketiga. Skrip yang ketiga. Alright. Bila ditinggal nombor telefon, apa yang kita buat? Okay. Kita bagi gambar tona kulit. Dia ada warna ni. Dia ada gambar macam ni. Dia ada tona 1, 2, 3. Bukan tona ni, skala dia 4, 5. Ni yang paling putih. Ni paling putih, satu paling putih, yang ni paling gelap. Okey, nanti saya cari. Tona skin tone. Tona kulit. Tengok result dia. Nampak ni. Nampak ni. Dia punya tone dia. Ni gambar macam ni. Cuma bukan gambar ni lah. Ni. Dia ada warna nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni. Dia ada lebih kurang macam ni. Ni, tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. So kita bagi yang ni. Okay, apa kita punya idea? Bagi je gambar ni. Kita akan tanya, salam sis. Salam sis. Okay. Tona kulit sis nombor berapa? Tona nombor berapa? Katakan dia jawab. Okay. Kita bagi je tona ni, gambar ni. Ni soalan kita tanya. Salam sis, tona kulit sis nombor berapa? Alright. Dia akan jawab lah. Ada orang jawab. Kalau 1 tak, memang dia dah putih dah. Mungkin dia akan jawab 3. Tak mungkin dia jawab 4. Majoriti dia macam tu. Okay. So,
Next step, apa yang kita akan buat? Nak bagi faham idea dulu. Apa nak? Okay. So, idea saya, bila dia bagi je toner kulit nombor 3, dia akan bagi, dia jawab je nombor 3. Contoh dia jawab nombor 3. Apa yang saya akan buat adalah, saya akan bagi satu gambar. Ini gambar kita punya customer, existing customer, yang toner kulit dia nombor 4. Ini gambar, toner kulit dia sebelum pada ni adalah nombor 4. Nampak tak? Dia jawab nombor 3. Bermaksud dia lebih putih daripada orang dalam gambar ni. Kalaulah dia bagi nombor 4, saya akan bagi gambar nombor 5. Faham? Alright. Soalan saya akan tanya, macam ni ke? Simple je skrip. Macam ni ke? Macam ni ke sis? Dan apa respon dia? Mestilah dia kata, oh tak, saya putih sikit. Saya okey sikit. Saya putih sikit. Sebab idea saya sekarang ni adalah saya nak, yang kelima, saya akan respon, saya akan bagi jawapan. Oh, ini yang kita nak. Oh, kalau macam tu lagi senang. Saya akan letak gambar customer tadi ni, yang asalnya nombor 4, mungkin gambar selepas dia guna produk kita, dia dah jadi nombor 2. Faham tak? Sebab dia, okay, oh kalau macam tu, lagi senang. Sebab, ni, customer yang saya sebelum pada ni, yang lebih gelap daripada dia, pun boleh putih daripada dia. So, dia yang agak putih ni, lagi senang. Faham? Faham tak? Saya nak awak faham keseluruhan idea. Idea dia macam mana. Alright. So, nampak tak? Saya punya idea. Dan, apa result? Result dia sangat power. Daripada 10, 9 respon. Dapat? Alright. So, dapat poin saya? Main idea. Okay. Product knowledge kita dah settle. Kita dah jumpa killer point. Kita ada USP. Dan kita ada idea. Main idea dia. Nampak tak idea pertama tadi? Yang saya punya tadi. Idea pertama. Okey tak okey? Tak okey. Idea kedua. Okey tak okey? Better lah. Tapi masih tak okey. Idea ketiga. Baru okey. Apa yang kita belajar kat sini? Idea ni kena test. Kena test. Kena test. Itu yang sebut awal dalam video-video sebelum ni. Saya dah sebut. Kena test, kena test, kena test, kena test. Cari idea. Okay, buat flow. Test, 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 test. Dan kalau awak tengok, inilah flow dia. Alright. Mana flow dia? Ni. Tapi flow dia straight forward kat sini. Okay, ni contoh flow yang straight forward. Alright. Apa? Dapat nombor. Flow dia. Kemudian bagi gambar. Bagi gambar toner. Tanya dia nombor berapa. Lepas dia jawab, okay, kita akan bagi gambar. Dia gambar testimoni lah sebenarnya. Ini testimoni ni. Cuma testimoni ni kita susun dalam bentuk flow macam ni. Bukan terus bagi nombor 1, nombor 2, sebelum selepas tu kita bagi sekali dah. Kita buat asing-asing. Testimoni ya. Gambar sebelum. Tapi poin kat sini kena lebih teruk daripada dia. Right. Next. Sebab kita kalau kita bagi yang lebih teruk, so kita dah dapat expect dah apa dia punya jawapan. Oh, saya okey sikit. Right. So kita akan bagi gambar selepas.
plus dengan jawapan dia, oh kalau macam tu lagi senang. Lagi senang nak selesai. Apa yang berlaku kat sini? Kalau perasan sinilah ni point ni untuk kita bina interest. Kita tarik minat dia ni. Dia akan berminat. Nak tahu. Bukan terus jumpa prospek terus cerita pasal kita punya produk. No. Pancing dia punya interest. Bina dia punya interest. Tarik minat dia dulu. Alright. Okay. So, bab bina interest ni nanti. Detail dia dalam bab C-cycle. Faham fact finding, faham hot button, dan jumpa hot button kita bina interest. Yang tu detail dalam video C-cycle. Cuma nak biar faham yang ni dulu. Alright. So, selepas, okay. Nampak? Dah ada interest, barulah kita boleh pergi next step. Kita, macam mana produk kita boleh selesaikan masalah dia. Mekanisme. Nah, dan seterusnya. Nampak? Ni yang straight forward. Tu pun nak jumpa tu pun 3 skrip. Skrip pertama tu rasa okey dah. Rasa cun dah. Rasa bagus dah. Tapi bila kita buat, tak jadi. Okay? Alright. So, selesai. Yang ni. Saya akan bagi beberapa contoh lagi. Okay. Contoh lain. Contoh lain. Alright. Contoh lain. Saya ada satu company umrah. Datang jumpa saya. Alright. Dia belajar benda ni. Alhamdulillah. Sale dia memang 10 kali ganda. Sale dia 10 kali ganda. Lepas dia buat skrip ni. Right. So, macam mana skrip ni? Okay. So, dia punya USP. USP untuk syarikat dia. Okay. USP untuk syarikat dia adalah khatam Quran 2 kali masa umrah. Power tak power? Power tak power? Power. USP ni sangat power. Sebab majoriti orang yang pergi umrah, kalau dapat khatam sekali pun, majoriti bukan semua, yang dapat khatam sekali Quran, itu pun dah cukup bagus. Dan saya dah survey dah. Majoritinya pergi, yang nak start baca Quran di Mekah dan khatam di sana jarang. Saya sendiri pun 2-3 kali dah pergi umrah, dah pergi Mekah. Jujur saya kata saya sendiri pun memang saya setiap kali pergi saya memang khatam Quran kat sana. Tapi separuh tu memang saya dah bawa daripada Malaysia. Sebelum pergi tu saya memang dah habis dah. 15 juzuk, 20 juzuk. Okey, 5 juzuk, 10 juzuk, 15 juzuk je saya baca kat sana dan saya khatam kat sana. Itu apa yang saya buat. Alright, so ini lagilah power sebab boleh khatam 2 kali, sekali kat Mekah, sekali kat Madinah. Power tak? Sangat power. Okey, pakcik-pakcik, makcik-makcik, orang tua, orang masjid, dia sangat terasa dengan USP. Okey, so bila kita faham USP ni, saya susun flow, okey, saya susun flow supaya flow kita ni boleh keluarkan yang program kita boleh khatam Quran 2 kali. Okey. So macam mana? Alright. So macam ni. Intro. Ya, kita tengok flow dia. Intro ni tak kisahlah. Kita nak guna WhatsApp ke, nak call ke, voice note ke, okey. E-com ke apa semua tak kisah. Okey. Janji orang selesa dengan kita. Itu je. Alright. Point intro adalah bagi selesa. Create repo orang selesa. Lepas tu fact finding. Yang ni detail nanti dalam C-cycle. 7 step C-cycle saya akan share detail. Fact finding. Okey, secara ringkasnya apa kita buat fact finding kat sini? Okay, kita mungkin nak tanya dia nak pergi bila, nak pergi dengan siapa,
berapa ramai, nak pergi dengan flight apa dia berminat. Ya, mungkin ada orang nak murah, ada orang nak mahal, okay, nak selesa. Ya, ada orang nak murah, itu tak ada isu untuk transit. Ada orang nak straight flight, apa semua. Itu dalam fact finding kita akan jumpa. Alright. Ada orang mungkin nak masuk Mekah dulu, ada orang nak masuk Madinah dulu. So, ni kita kena buat fact finding. So, alright. So, selesai je fact finding. Okay, fact finding bukan perlu kita kena tanya satu-satu semua soalan ni. Tak. Alright. Okay. Semua dalam kita punya conversation, dia ada benda ni. Okay. So, selepas kita dah buat fact finding apa semua. Alright. So, macam mana saya nak relate dengan kita punya USP ni? Jadi kita nak relate dengan kita punya USP. Siapa saya buat? Apa kita buat? Ya. Kita tanya killer question. Killer question. Question ni apa ni? Soalan ni nampak tak killer tapi dia penting sebab kita nak lead dia kepada keluar khatam Quran atau tak khatam Quran. Tengok kita punya main idea. Okay. So, kita tanya soalan. Apa kita nak tanya? Dan kita akan tanya, pernah pergi umrah? Tanya, pernah pergi umrah? Alright. So, akan ada berapa jawapan? Akan ada 2 jawapan. Kemungkinan dia akan jawab ya. Kemungkinan tidak. Dan untuk dua-dua jawapan ni, kita mesti ada jawapan kita. Dan jawapan kita ni mesti lead kepada closing. Macam mana nak buat? Okay, so kita fokus satu-satu. Alright. So, macam mana kalau dia kata ya? Kalau dia kata ya, apa kita nak buat? Alright. Okay. Idea saya, bila dia kata ya, kita minta dia cerita. Bawa dia cerita. Pernah pergi umrah? Oh, saya pernah pergi. Okay, bila? Oh, saya pergi tahun 2018. Oh, tahun tu. Duduk kat mana gitu. Nampak tak? Dan saya rasalah majoriti, kalau bukan 100% pun, 90% akan seronok nak cerita pengalaman dia pergi Mekah. Apa jadi bila dia seronok nak cerita? Kita dengan dia dah settle dah. Bonding kita dengan dia dah settle dah. Alright. So, okay. Tapi kena ingat, apa yang kita nak? Kita nak lead dia kepada kita punya USP, iaitu khatam Quran 2 kali. Kita punya USP. Alright. So, bagi dia cerita. Bagi dia cerita. Next. Dia cerita. Okay, next. Okay, kak. Okay, tuan. Nak tanya. Waktu pergi umrah hari tu. Tengok soalan dia. Waktu kita pergi umrah hari tu. Ini soalan killer ni. Killer question. Okay. Tanya soalan. Killer question. Waktu pergi umrah hari tu. Sempat tak khatam? Sempat tak khatam Quran? Kena ingat, kita sebut tadi, kita dah survey, majoriti akan kata tak sempat. Alright. So, kalau dia kata tak sempat, apa jadi kat sini? Sentap lah. Dia akan sentap. Dia akan terdiam kejap. Apa semua. Alright. So, kita ada peluang tak kita cerita? So, inilah peluang untuk kita cerita kita punya USP. Okey. Sebab tu kalau pergi dengan kita, alhamdulillah lah. Kita orang dah 10 tahun dah handle jemaah umrah apa semua. Okey. Dah 10 tahun. Alhamdulillah setiap kali kita pergi, kita akan pastikan setiap orang yang bersama dengan kita, yang pergi dengan kita, sempat khatam Quran 2 kali. Sekali di Masjidil Nabawi, sekali di Masjidil Haram. Right. So, kita boleh cerita kita punya USP.
Dan mesti dia tanya macam mana boleh selesai. So, kita lah kita punya program. Ini penting. Mana yang penting? Kenapa orang tak boleh nak khatam Quran? Sebab kita tak ada proper jadual, kita tak ada proper planning. Sebab tu pergi dengan kita ada jadual, kita ada proper planning. Bermula daripada naik flight lagi, kita dah atur jadual. Tuan, penerbangan kita daripada KLIA ke Arab Saudi, ke Mekah, masa 8 jam kan? Takkanlah dalam 8 jam kita tak boleh nak khatam sekurang-kurangnya 2 juzuk. Dan majoriti tak sempat nak khatam walaupun 1 juzuk dalam flight sebab tak ada program. Setuju? Nampak dah? Alright. So, daripada sini kita akan pergi kepada closing. Alright. Nampak flow dia? Nampak idea dia? So, macam mana kalau dia kata tak, tidak? So, kena ada idea juga macam mana nak jawab. Alright. So, kalau dia kata tidak, kita punya idea. Kita ucap tahniah. Tahniah tuan. Okay, sebab kita dapat pergi umrah, dapat pergi ke Mekah, bukan sebab kita, bukan sebab ada duit, bukan sebab kita ada masa, tapi sebab Allah pilih. Allah pilih kita jadi tetamu. Okay. Apa perasaan dia? Nampak tak? Alright. So, kena faham, idea saya nak lead kepada USP. So, macam mana ni? Kalau dia kata tidak, okey, ucap tahniah. Kemudian, apa kita punya idea? Alright, lepas ucap tahniah, apa nak buat? Alright, tahniah, lepas tu, okey, kita tanya dia punya planning. So, planning akak macam mana? Dah ada tentatif ke? Nak pergi ke mana dulu, pergi ini apa semua. Alright, okey. Jadi cerita, tanya killer question. Macam mana nak relate dengan ni? Alright, so kalau tadi ni, kalau kat sini, okey, kalau kat sini sempat tak kita khatam Quran? Kalau kat sini bukan macam tu, okey. Ada plan tak nak khatam Quran? Nampak dah? Kita boleh relate. So, kalau dia kata tak ada ataupun dia tercengang, maksudnya tak ada planning. Sayanglah kita pergi dah umrah, kita pergi depan Kaabah, dekat Madinah kita berada di Allahu Akbar, Raudah. Kan best kalau kita boleh khatam kat sana. Kita kan, kalau dengan kami masuk ESP, kita akan pastikan setiap orang yang datang yang pergi dengan kami, kita dapat sempat khatam Quran 2 kali. So, sama tak dengan yang tadi? Dia dah sama. Dia kan lead kepada closing. Alright. So, nampak tak? Kalau kita punya flow, rasa sangat jelas kan kita punya flow. Nampak tak? The main idea dia. Idea dia simple. Ni idea dia. Intro, fact finding, tanya soalan ni. Dah, lepas dia cerita ni, pergi ke sini. Kali ni, sampai ke sini. Dan, setuju tak kalau saya kata, flow ni, skrip ni, boleh dikuasai dalam tempoh sekali. Tak payah sekali, sehari, sejam pun saya rasa orang boleh buat, boleh follow flow ni. Cuma dia perlu kuasai product knowledge dia. Best tak best. Nampak tak? Bila kita ada flow dan kita tahu dah apa respon yang mungkin orang jawab. Kita tahu dah next step apa yang kita nak buat. Apa kita nak buat. Lepas tu, kalau dia ada benda ni, insyaAllah nak closing akan jadi senang. Tim kita pun memang dah tahu dah apa soalan, apa expected jawapan yang orang akan bagi.
Dan dia pun tahu apa next untuk dia jawab. Jelas? So, dengan kita ada skrip flow. Skrip tak ada isu. Skrip tak ada isu. Yang penting flow. Skrip masing-masing lah. Dah. Okey, contoh skrip, contoh tanya khabar. Dah. Contohlah kita buat skrip intro. Lepas intro kita tanya khabar. Tanya khabar ni macam-macam lah. Skrip masing-masing. Ada orang, okey, apa khabar sekarang tuan? Kalau saya tak boleh macam tu. Saya suka tanya simple je. Okay, sihat ke? Tanya khabar juga. Ingat, okay. Tuan, apa khabar sekarang? Apa khabar? Tanya khabar juga. Sihat ke? Tanya khabar juga. Nampak tak skrip? Skrip tak kisah. Kamu juga, okey, itu saya kata bila kita jumpa flow ni, guna WhatsApp pun tak ada isu. Setuju? Guna WhatsApp pun tak ada masalah. Just follow flow ni. Cuma teks. Kalau call, follow flow ni. Kalau WhatsApp, kalau voice note, ada orang suka voice note, sama. Kalau ikon, bolehlah. Dia punya copywriting, ikut flow ni. Chatbot, sama juga. Ikut flow ni. Itu penting kita cari flow. Apa dia punya main idea. Alright. So, test. Sampailah awak jumpa flow yang proven. Proven ni berdasarkan awak punya simulation. Berapa yang awak nak. Berapa titik pulang modal. Berapa untung. Settle yang ni. Alright. So, saya rasa jelas kot. Okay. Pasal flow ni. Okey. Ada banyak orang, ada juga yang tanya pasal takaful. Alright. Okay. So, nak tunjuk contoh flow takaful. Alright. So, takaful ni cerita pasal apa? Ni last takaful. Takaful nak cerita pasal sakit mati. Dan orang suka tak cerita bab ni? Tak suka. Ni yang jadi sangkut. Alright, so kita kena faham. Apa main idea dia? Saya nak buat sekarang ni prospek yang bercerita pasal sakit. Dan dia tak sedar apa yang dia cerita pasal sakit. Bukan kita yang duk sebut, okey abang kalau sakit, yang ni dia tak seronok. Tapi saya suka prospek tu yang cerita pasal sakit. Apa flow dia? Alright, so ni flow dia. Yang biasa saya guna. Pertama intro macam tadilah. Intro, bagi dia selesa. Alright. So, dalam fact finding ni, saya akan guna fact finding ni untuk lead dia ada cerita pasal sakit. Alright. So, biasanya saya akan tanya apa? Saya akan tanya duduk kat mana. Nampak tak? Saya akan tanya. Okay. Saya intro, sembang, dah selesa. Okay, saya akan tanya dia tinggal kat mana. Saya akan tanya dia tinggal kat mana. Tuan tinggal kat mana? Bukan ayat macam tu lah. Ayat bagi santai lah. Oh, duduk mana ni? Alright. So, contohlah dia kata macam. Oh, duduk kat macam. Oh, okay. Alright. So, apa next saya nak tanya? Okay. Saya akan tanya, duduk dengan ayah ke? Nampak? Saya akan tanya, duduk dengan orang tua ke? Duduk rumah sendiri ke orang tua? Tu. Okay, duduk dengan orang tua ataupun sendiri. Sebenarnya saya tak kisah pun. Kalau dia kata, oh dah saya duduk sendiri. Saya duduk dengan orang tua. Tak kisah pun. Tapi saya slowly nak cerita pasal orang tua. Nampak tak? Macam mana saya masuk? Slowly saya nak cerita pasal orang tua dia. Sebab apa? Next soalan saya adalah, oh, duduk dengan orang tua ke? Tak duduk sendiri? Duduk sendiri ke dengan orang tua? Oh, saya duduk sendiri. Oh,
Okey. Next, saya senang tak saya nak tanya pasal okey. Mak ayah ada lagi. Mak ayah ada lagi. Dan saya tak peduli pun sebenarnya kalau dia nak kata ada ataupun dia kata tak ada. Saya nak cerita pasal sakit. So saya dia kata apa? Kalau dia kata ada lagi. Apa next? Dia dah boleh bayang dah apa yang next saya akan tanya. Next saya kat sini. Saya akan tanya, oh sihat. Sihat lagi dia orang? Sihat lagi dia orang? Lagi dia orang? Sihat lagi dia orang? Nampak? So orang tua ni biasanya awak akan kata apa? Kita akan boleh expect dah. Anak kalau anak dia ni pun dah umur 40, 50, orang tua mesti dah ada sakit-sakit tu. Jaranglah yang tak sakit. Sihat lagi. Sihat lagi dia orang. Dia akan kata sakit ataupun kalau jaranglah yang kata jumpa sihat. Habis-habis pun dia kata sihat tapi sihat cara orang tua. Oh. So, saya boleh bawa dia kepada oh, tak ada penyakit dia ni. Oh, sihat dia ni, tak ada kecil manis ke, tak ada masalah jantung ke. Nampak? Tapi faham, kena faham. Skrip ni santai je. Santai, relax je. Sambil-sambil sembang, dan orang tak tahu pun. Sebenarnya dia dah masuk dalam saya punya skrip. Sebab kita memang santai. Tak ada kecil manis. Sihat lagi ya. Sihat lagi orang tu. Oh, sihat. Alhamdulillah. Tak ada kecil manis, tak ada jantung dia. Kalau kata majoriti yang kata, orang tua. Biasalah tu, manis, jantung apa semua. Right. Dia dah mula cerita pasal sakit. Kalau yang jumpa yang mati, lagi best. Mak ayah ada lagi? Oh, tak ada dah. Nampak? Kita tak ada dah. Oh, tak maaf lah. Oh, dia mati sebab apa? Oh, dia mati sebab sakit jantung. Dia mati sebab kanser. Dia mati sebab nampak? Dia mula cerita sakit. Bila cerita sakit, boleh sambung lah. Kanser, Allah Akbar. Saya pun banyak juga kes kanser. Saya pun ada family yang ada kanser. Apa main idea kita lepas tu? Kita nak bawa dia kepada apa? Kepada cerita treatment dia kat mana. Kenapa nak cerita pasal treatment? Dia kata, oh saya berubat kampung je, saya hospital biasa je. So point saya sini, kenapa tak bawa pergi kepada KBJ? Hospital swasta. Apa boleh expect dah apa jawapan dia? Mestilah, oh tak ada duit. Nak cerita, kita tak perlu ada duit. Kalau kita ada medical, settle. Nampak? Nampak kita punya main idea dia? Ni intro, tinggal kat mana, duduk dengan orang tua ke, mak ayah sihat lagi ke. Kalau dia kata, mati sebab apa. Nampak tak? Kita punya main idea. Best tak best bila kita ada skrip ni. Practice buat. Cari. Dan senang tak duplicate? Senang je. Siapa-siapa pun boleh buat ni. Bagi training sikit. Cerita sikit pasal product knowledge dia orang. Okay. So saya harap video ni boleh bantu untuk awak betul-betul faham pasal sales flow. InsyaAllah awak ada sales flow. Settle yang ni proven dan boleh duplicate. Saya awak akan boom gila-gila. Serius. InsyaAllah. Semua ni kerja Allah Ta'ala. Okay, itu saja. Boleh-boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan sebelum terlupa, next video kita akan cerita skrip dah ada, flow dah ada, macam mana nak deliver. Ni benda penting juga. Skrip ada tapi tak boleh nak deliver, tak ada juga. Okay, so insyaAllah kita jumpa dalam next video. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.